Kepada tuan-tuan dan perempuan, penduduk-penduduk taman, alhamdulillah, saya mengucapkan syukuran kehadirat Ilahi kerana diberikan kesihatan untuk menjelajah. Sekarang ini musim menjelajah. YB Zuraida pun dah menjelajah daripada selatan naik ke Kedah, baru ni Perlis, Kata. Sebabnya apa? Sebab kita tidak ada media lain untuk cerita kepada rakyat apa yang berlaku, manakala pemerintah menggunakan semua media. Sebab itu isu-isu yang besar kita kena turun sendiri, kita kena cerita ke rakyat. Kalau tidak, rakyat akan baca apa yang pemerintah nak rakyat baca. Sebab itu malam ini saya nak cakap dua isu saja. Lain-lain mungkin telah pun dicakap oleh penceramah-penceramah sebelum saya. Yang pertama, saya nak cakap isu Mak Sabu. Mak Sabu ni kawan baik saya, sahabat baik saya. Walaupun dia orang Pulau Pinang, tapi dia pernah jadi wakil rakyat Pulau Kedah. Sekali satu penggal di Kelantan, satu penggal di Kedah. Cuma dalam pilihan raya yang lalu dia kalah sikit sangat, 5 undi lebih. Itu pun kerana makcik tu dia buat spoiler tu ya. Makcik yang jadi calon bebas, dia pun naik basikal dia. Tapi kalau tidak, insya-Allah Mak Sabu akan menjadi ahli parlimen. Namun pun begitu, isunya sedang disensasikan oleh kerajaan. Dan kita nak cerita apakah isu di sebalik cerita Mak Sabu ni. Yang kedua, saya juga nak cerita pasal isu saudara Anwar Ibrahim. Yang baru-baru ini, bagaimana diceritakan Anwar Ibrahim ni dia Superman. Dia dituduh melewat laki-laki. Lepas tu keluar pula video dituduh lewat perempuan. Lepas ni saya kata Datuk Seri jangan terkejut, dituduh lewat lembu, kambing, kabur, pokok semua. Yang kata Anwar ni dia kabat habis. Sebab itu saya nak cerita apa yang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak baca statement. Sebab saya nak, sebelum saya baca statement ni, saya selalu tuan-tuan akan lihat saya dalam keadaan uniform. Mungkin tak ramai ahli parlimen yang pakai uniform. Saya adalah di antara ahli parlimen yang pakai uniform. Uniform ni saya buat sendiri, bukan Barisan Nasional bayar. Saya buat nama saya. Dan saya juga tak pakai warna keadilan. Saya gunakan warna ala Barisan Nasional. Sebabnya apa? Sebabnya saya ada 86,000 orang pengundi di Sungai Petani. Satu kawasan yang besar. 86,000 di kawasan bandar. Di antara 86,000 itu kebanyakan pengundi-pengundi saya berada dalam bandar. Dan cuma hampir tak sampai pun 20% berada di kampung-kampung. Tetapi di kampung-kampung Sungai Petani ini, kampung-kampung yang agak tersusun, kampung-kampung boleh dikatakan orang yang berada. Kebanyakan orang Kedah di Sungai Petani ada benar. Sebab itu orang Kedah dia tak akan kat kerajaan. Dia tak takut pun kat kerajaan Barisan Nasional. Dia macam orang Kelantan. Kerana orang padi ni, dia tak minta makan kerajaan. Dia tidak menadah tangan kepada kerajaan pun. Sebab dia ada benar. Bila dia buat benar, kerjaan bukan pam ayat tolak pancut ayat Quran ni jadi hujan tak. Hujan yang Allah Ta'ala bagi. Baja pun zaman-zaman dulu masa kerjaan Barisan Nasional bagi baja, bukan bagi baja kat petani-petani. Kerjaan Barisan Nasional bagi baja kepada orang kampung UMNO yang walaupun dia tak ada benang tapi dia dapat baja. Jadi orang kampung marah sebab baja berlungguk di bawah rumah. Bila kita tanya, Liman, pasal apa baja bawah rumah? Kerjaan bagi baja aku ambil, aku tak ada benang pun. Pasal apa? Pasal aku fungsi JKK.
Akhirnya orang Kedah tahu bahawa kita tidak mengharapkan kerajaan. Sebab itu dalam tahun 2008 yang lalu, oleh kerana mereka merasakan bahawa kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka bukan ditentukan oleh kerajaan. Kehidupan mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Sebab itu, bila pilihan raya datang, mereka tolak kerajaan Barisan Nasional. Baik tuan-tuan dan puan, semalam sebelum saya ke Larut, petang selalunya apa yang berlaku, saya pakai uniform. Saya sampai saja Sungai Petani, saya akan pakai uniform, dan dengan uniform ni saya berjalan rata lah. Pagi-pagi saya akan minum dengan pengundi-pengundi saya di gerai-gerai. Sebab orang Cina ni, dia pagi-pagi dia minum kopi ramai-ramai. Ni hauma, ni hauma, ni hauma, ni hauma. Lepas tu dia tengok, tengok wakil rakyat kami pagi-pagi dia main kerja lah. Kerja lah, saya pun minum juga. Minum kopi pun kerja wakil rakyat ni. Right. Tengah hari saya akan berjumpa dengan pegawai kerajaan, pakai uniform juga. Malam saya ceramah, pakai uniform juga. Jadi uniform ni daripada pagi tadi lah. Sebab itu kalau tuan-tuan peluk saya, bau sikit jangan marah lah. Pasal pagi tadi tak tukar lagi. Baik tuan-tuan, yang keduanya, bila saya pakai uniform, nama saya ada di sini. Jadi orang jumpa saya dari jauh, dia boleh tayar kat saya. Di kampung saya, dia pun tak panggil Datuk Jo kat saya, dia panggil Abang Jo. Nama timang-timangan lah, dia pun panggil Abang Jo. Jadi rakyat boleh sekat saya, stop saya bila-bila masa dalam gerai, tak mana-mana. Jadi dia pun boleh. Ada juga orang yang tak berubah kenal saya. Dia tengok muka, dia kata handsome, tapi tengok luar lebih handsome lagi, dia kata. Jadi tak nak berani. Tapi bila dia tengok nama saya, dia kata, yang ni wakil rakyat saya kan, Johari Abdul? Ya. Jadi saya ada masalah sikit, Rabi. Saya pun bawa buku hijau. Ada masalah apa? Tulis terus. Soal saya boleh selesai, tak boleh selesai, cerita lain lah. Pasal kadang-kadang dia terlibat dengan jabatan-jabatan kerjaan. Baik, oleh kerana saya pakai uniform, dia rasa selesa dengan saya. Sepertilah juga tuan-tuan jumpa postman. Kalau postman, bayangkan tuan-tuan, postman tak pakai uniform. Kacau kita tak kenal yang menentu postman. Ataupun polis tak pakai uniform, kacau kita. Jadi semua pakai uniform. Oleh kerana mereka pakai uniform, saya pun pakai uniform. Baik. Jadi saya pakai uniform semalam, dan saya minum kopi di satu kedai di tepi Kuala Sungai, dekat dengan Pantai Merdeka. Kalau tuan-tuan pernah pergi Pantai Merdeka, ramai orang. Ada satu kawasan tu, kawasan orang laut, orang-orang yang pergi ke laut, naik bawa ikan. Ada satu kawasan dia panggil kawasan bisik. Kawasan bisik ni, bila ikan naik, mereka tak pakai kaki, dia buh dalam bakul. Ikan temenung ataupun ikan kembung, ikan gelama, dia buh satu bakul, betul-betul tu dia tak timbang, dia bisik. Leman, yang ni RM20 boleh buat. Ada lagi dia tak nak kerja. Ada lagi aku ni bisik 23, kalau dia kata 21, ya lawan lah, ambil yang ni. Jadi dia panggil bisik. Maknanya kalau ramai orang yang meraih beli, maka harga akan naik lah. Tapi kalau dua orang yang bisik, dia tak timbang. Sebab itu di Kedah ikan masih murah. Baik, saya minum kopi. Selepas bisik-bisik ikan, saya tengoklah, saya tak bisik, saya nak buat apa banyak-banyak ikan. Saya tengok habis tu, saya minum kopi. Belum pun saya duduk minum kopi, baru masuk saja, ini apa ni Manjo? Saya kata, apa masak? Ini mak sabu ni karut betul ya? Saya kata, apa siapa? Abang Leman, nama Leman. Rupanya Leman ni bekas tentera. Ni mak sabu ni karut, kami berjuang mati-matian. Ada di antara kawan-kawan kami putih jari, putih kaki dan putih kepala. Apa dah tu? Ni apa mak sabu pertahankan komunis? Dan orang yang berjuang seperti kami dianggap orang-orang yang tidak patriotik. Orang-orang yang berjuang bagi pihak komunis dianggap sebagai wiranegara. Saya kata pagi-pagi kena ayat ini beratlah saya. Baik, saya kata isunya apa dia? Isunya dia kata mak sabu tidak
mempertahankan orang-orang yang meninggal, orang Melayu yang meninggal di Bukit Kepong, tetapi sebaliknya menganggap Mat Indra itu sebagai pejuang bangsa. Jadi yang ni kami tak boleh terima, Abang Jo. Ini tak boleh terima. Baik, saya pun ceritakan dia. Ni nak tanya hang, Maman, Bukit Kepong ni tahun bila jadi ni? Tak tahulah. Tapi ingat dalam tahun 63, 64 dah gitu lah kot dia kata. Cerita Bukit Kepong ni, kata Abang Saan, ialah pada 23 Februari tahun 1950. 23 Februari tahun 1950. Momen kita merdeka tahun bila? Kita merdeka 31 Ogos tahun 1957. Maknanya Bukit Kepong ni terjadi 7 tahun sebelum kita merdeka. Apabila kita 7 tahun sebelum merdeka, mana kita tak merdeka lagi. Kerjaan waktu itu ialah kerjaan British, kerjaan orang putih. Waktu itu orang putih bukan saja ambil orang Melayu jadi tentera, jadi polis dia. Dia ambil orang Ngali pun ada, orang Cina pun ada, orang Fiji pun ada, orang Siam yang duduk di Malaysia pun ada, orang India pun ada, dan orang Gurkha pun ada. Jadi British bukan ambil orang Melayu saja, dia ambil berbagai-bagai bangsa yang buat main daripada India pun ada, buat main dari Fiji pun ada, untuk bekerja bagi pihak British mempertahankan bukan kedaulatan orang Melayu, bukan kedaulatan sultan-sultan. Mereka buat main, British buat main askar-askar ni untuk pertahankan diri dia. Pasal apa dia pertahankan diri dia? Pasal waktu itu tahun-tahun 40-an, semua penjajah-penjajah bukan saja British. British menjajah Melaya, British jajah India, Pakistan, Burma, Fiji, banyak. British jajah negeri-negeri di luar negeri dia. Seperti juga Perancis. Perancis negeri di Eropah, tapi dia juga menjajah beberapa negeri, termasuk di mana? Di Cambodia, di Vietnam. Belanda juga menjajah. Di mana? Belanda menjajah di Indonesia. Kawasan kita yang tak pernah jajah, tak pernah kena jajah, satu negara saja, iaitu Thailand. Negeri lain semua kena jajah. Maksud jajah apa dia? Maksud jajah ini, walaupun negeri kita waktu tu ada raja dan sultan, raja dan sultan jaga dua perkara saja. Yang pertama, hal adat istiadat Melayu, macam mana nak sanding, jangan letak tangan atas kepala, tak atas lutut. Bila orang main rendih-rendih, ambil kunyit ke, ambil bawang ke, rendih apa, tumbuk bila buah bunga ke, buah teh ayam ke. Itu adat-adat. Yang keduanya, hal-hal beragama Islam. Dua perkara ini saja yang British benarkan raja-raja terlibat. Hal-hal lain, hal pentadbiran contohnya, bijih yang dikaut di Perak ni, semua bijih dia bawa pergi England. Sebab itu pada tahun malah sebelum tahun 1990, semua harga bijih seluruh dunia ditentukan oleh pemerintah di England. Maknanya dia panggil stockpile. Orang Inggeris lah yang menentukan harga bijih dunia, bukan orang Perak. Walaupun lombong yang terbesar, lombong bijih ialah di Perak. Begitu juga dengan getah. Walaupun kita punya ladang beribu ekar, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pahang, Kedah, getah bukan ada di negeri kita. Semua getah diangkut ke England, dan stockpile ataupun simpanan getah yang paling besar dunia waktu itu ialah di London. Sebab itu harga getah ditentukan di London, bukanlah di Sungai Petani ataupun di Gopeng. Baik, maksud penjajahan tadi ialah bukan jajah dia bebuh hantar leher ikat kita di tiang dah. Dia jajah ekonomi kita, dia jajah minda kita, dia jajah hasil mahsum negeri kita.
Semua hasil masuk dia kaut, dia bawa balik di negeri dia. Sebab itu tuan-tuan, saya mengaji di England. Kita tengok negeri yang tak ada getah, negeri yang tidak ada biji, tetapi kekayaan orang British luar biasa. Macam mana dia boleh kaya? Sebab dia angkut semua kekayaan negeri-negeri yang dijajah, sama ada di India, Pakistan, di Fiji, di Burma, di Malaya, dia bawa balik di negeri dia. Di Malaya waktu itu, dia pandai, dia tahu kita ada 9 raja-raja. British ni orang cerdik, dia tak macam Amerika. Amerika ni kasar, semua nak jadi cowboy. British dah, dia cakap pun lembut, yes sir, how you doing sir, beautiful my love. Cakap pandai orang dia. Termasuk saya, belajar dari negeri dia. Pandai cakap, lembut, ya Allah. Pasal apa? Pasal dia tahu orang Melayu ni nilai hati budi dia lembut. Sebab tu dia kena kita ni. Habis dia kena. Malah pada tahun 1915 pernah terjadi di Kelantan, kerajaan Melayu Kelantan waktu itu mengamalkan hukum hudud. Sebelum 1915, curi potong tangan, berzina bunuh, ukur jam. Adat Kelantan sebelum 1915 cukup cantik. Tapi British mai masuk, kacau, dan undang-undang yang dilaksanakan oleh kerajaan Kelantan waktu itu diubah. Sebab itulah seorang bernama Tok Janggut, kalau tuan-tuan tahu cerita Tok Janggut, seorang alim ulama yang belajar di Mesir, di Mekah, seorang ulama yang dihormati, walaupun nama dia Tok Janggut tapi nama sebenarnya dia Haji Hasan. Pada umur tahun 60, dia balik dan menyertai orang-orang di Kelantan yang tak puas hati dengan British untuk lawan dengan British. Kenapa dia berlawan dengan British? Kenapa Tok Janggut lawan dengan British tahun 1915? Kerana British datang dan merombak sistem pentadbiran negeri Kelantan. Dia perkenalkan cukai yang tak masuk akal dan tak menasabah. Cukai-cukai ini membebankan. Cukai kepala contohnya setiap tahun kena bayar. Cukai pokok buah-buahan kena bayar. Cukai makan sirih pun ada tuan-tuan. Makan sirih pun kena bayar cukai. Nasib baiklah Kelantan tak banyak India. Kalau banyak India, jenuh kutik sirih. Pasal orang India makan sirih. Tok Janggut bersama-sama dengan kawan-kawan dia lawan. Baik tahun 1929 bulan 4 tahun 1915, orang yang pertahankan British, orang Melayu. British ambil mereka ini dan gajikan mereka. Di antara orang yang paling hebat jadi baru British, nama Cik Latif. Cik Latif ni dia lebih cancar dari bubuk lah. British kata suruh lompat, dia tahan kena terbang. Punya lebih cancar dari bubuk. Jadi berlakulah pertempuran kerana Tok Janggut tidak setuju, walaupun Tok Janggut seorang oleh ulama dan umur Tok Janggut waktu itu 60 tahun. Tapi kerana British telah memporak-porandakan undang-undang yang selama ini menjadi pengikat kepada masyarakat Kelantan yang baik dan mengikut sunnah Nabi, British perkenalkan undang-undang yang tidak sesuai dengan orang-orang Kelantan, dia lawan. Tuan-tuan, Cik Latif yang pertahankan British tak mati. Tapi ada seorang Melayu nama dia Sarjan Sulaiman. Sarjan Sulaiman ni kerja dengan British, lah matilah dia. Tuan-tuan, Tok Janggut ditangkap, dibicarakan, dibunuh dan digantung depan istana. 3 hari 3 malam kepala di bawah. Kita nak sebut Tok Janggut kah pengkhianat? Kita nak sebut Sarjan Sulaiman kah pengkhianat? So tentu kita sebut Tok Janggut seorang wira. Kerana bukan Tok Janggut lawan dengan Melayu. Tok Janggut mengepalai satu
pemberontakan melawan British, tak sanggup pun dengan orang Melayu. Samalah seperti Mat Indra. Baik tuan-tuan dan puan, apa yang Mat Sabu kata? Maman, saya tanya dia, Maman dengar betul-betul ni? Ayat kopi tak main lagi ni? Saya tahu, mula-mula saya dengan dia aja. Lepas itu orang kumun saya perlu lah. Pasal orang kumun banyak yang bau ikan pada, bau sotong pada, orang naik laut. Ada 3-4 orang, saya kata sekarang ni saya nak ceramah lah. Jadilah, hampa susah kumun lah, hampa duduk tadi aku nak ceramah. Hampa dengar. Apa yang Mat Sabu kata? Tuan-tuan dengar okay? Dalam ceramah tersebut. Mat Sabu kata, Jin Samsudin, orang Perak lah Jin Samsudin kan? Orang tahu tak? Bukit Gantang lah? Oh Taipei lah? Jin Samsudin, nama Jin lah ni. Jin Samsudin, ni Mat Sabu kata ni. Tuan-tuan dengar betul lah. Jin Samsudin buat filem. Jin Samsudin itu orang UMNO. Dia senator UMNO kan? Senator UMNO. Cerita Bukit Kepong yang Jin Samsudin buat, hak serang tu pula jadi penjahat. Hero yang pertahankan balai polis. Hak serang jadi penjahat, hero-nya orang yang pertahankan balai polis. Padahal Mat Indra yang mengetuai operasi itu akhirnya dihukum gantung. Yang tu saja Mat Sabu kata. Mat Sabu kata, pada pertempuran yang berlaku di Bukit Kepong 23 Februari 1950, polis yang bekerja dengan British waktu itu bukan saja orang Melayu. Ada Gurkha, ada Fiji, ada India, ada Bengali. Tetapi kebetulan di Bukit Kepong waktu itu yang banyak ialah polis-polis Melayu. Mat Indra, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ialah orang Johor. Dia ni dibesarkan dalam keluarga agama. Dia bukan saja menjadi orang yang mengajar Quran, tetapi dia juga seorang penuntut kepada Haji Yasin. Maknanya asas pengajian dia kuat. Malah terbukti dia menjadi salah seorang murid kepada Haji Yasin. Belajar apa ni? Belajar agama. Apabila British mengharamkan selepas tahun 1947 semua pertubuhan-pertubuhan yang dianggap kiri ni maksud tak sama dengan British lah, diharamkan. Macam ISA haramkan, bersihlah gitulah. Oleh kerana mereka diharamkan, termasuklah angkatan Pemuda Insaf, API, parti-parti lain, termasuklah parti komunis, banyak. Apabila British haramkan pertubuhan-pertubuhan ini, mereka nak lawan British, tuan-tuan ingat mereka nak lawan macam mana? Sebab yang tak haram waktu itu pertubuhan satu saja, iaitu UMNO. Mat Indra dengan kawan-kawan dia tak mau masuk UMNO lah. Pasal dia tahu puak-puak ni bukan lawan pun. Yang lawan ni orang bawah ni, angkatan dan berbagai-bagai organisasi yang lain. Sebab itu satu-satunya jalan yang mereka ada waktu itu ialah menentang British secara bersenjata. Orang yang ada senjata waktu itu ialah komunis. Waktu itu komunis ambil mana senjata ni? Komunis ambil senjata ini kerana senjata ini dibekalkan oleh British. Apabila Jepun masuk ke Malaysia, British bagi senjata kepada China, kepada India, kepada Melayu, termasuk Rashid Maidin Chen Ping ni. Kawan-kawan yang lawan dengan Jepun ni, senjatanya disupply oleh British. Jadi bila Jepun surrender dan balik negeri dia, senjata dia pun tak bagi balik lah. British lepas Jepun, kami lawan dengan hamba pula. Pasal kami nakkan kemerdekaan untuk negara kami. British tahu di mana senjata berada. Sebab itu Mat Indra minta bantuan kawan-kawan bagi senjata untuk lawan British. Baik, kejadian 23 Februari 1950, Mat Indra dan kawan-kawan dia serang lagi. Jin Samsudin buatlah cerita. Kita pun tak tahu apa yang boleh cakap, dia reka api lah. Mana dia khabar? Ada waktu tu masa tu dia tak ada. Nampak sakat lah kan cerita dia tu. Mati memang ada. Maknanya kematian polis-polis waktu itu bukan mempertahankan Raja-Raja Melayu,
bukan mempertahankan kerajaan merdeka selepas 97. Orang yang mati waktu itu ialah penjawat awam yang bekerja untuk kerajaan British. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah capkan Mat Indra ni sebagai komunis. Sedangkan Mat Indra tidak pernah dalam sejarah tercatat di mana-mana pun sebagai ahli komunis. Mat Indra adalah seorang pejuang anak Melayu yang ada asas agama yang kuat, yang belajar Quran daripada Haji Yassin. Tuan-tuan tahu siapa Haji Yassin ni? Haji Yassin adalah bapa Mahyudin Yassin. Pak Mahyudin Yassin dia lah. Malah Mat Indra besar morat pun kat Mahyudin. Kalaulah waktu tu Mat Indra ni kahwin dengan kakak pada Mahyudin Yassin, Mahyudin Yassin pun jadi komunis apa? Mana nak tahu? Dia cop begitu sekali. Sebab itu terbukti apabila kerajaan Johor bagi pengiktirafan kepada pejuang-pejuang bangsa. Di antara yang diiktiraf oleh kerajaan Johor ialah Mat Indra. Mereka menganggap bahawa Mat Indra seorang pejuang dari Johor. Apabila kerajaan Johor dah bagi pengiktirafan kepada Mat Indra, kenapa pula isu komunis timbul? Sebab itu saya kata bangsaan, yang sebut Mat Indra komunis ni bukan Mat Sabu. Yang sebut Mat Indra komunis ni adalah UMNO dan Barisan Nasional. Sebab kamu tak dengar apa yang Mat Sabu kata. Kamu baca daripada apa yang utusan Malaysia tulis. Malah utusan Malaysia sebab itu Mat Sabu saman. Mat Sabu saman utusan Malaysia ratus juta. Saya nak abang kat dia, lepas ni kalau menang, kena bagilah wang buat teja sikit. Pasal dia pun main dengar ceramah saya. Tak adil lah. Bagilah pakai seorang 30-40 ribu kan. Pakai pusat rumah kita sikit. Tuan-tuan, maknanya bukti jelas apa yang dikatakan oleh Mat Sabu itu telah diputarkan dan dimainkan oleh UMNO dan Barisan Nasional dengan harapan tentera-tentera, bekas-bekas tentera, bekas-bekas polis yang kebanyakannya orang Melayu akan rasa marah kepada Mat Sabu. Tetapi mereka tidak memberikan fakta sejarah yang betul. Dua kesalahan besar yang mereka lakukan. UMNO dan Barisan Nasional melakukan dua kesalahan. Yang pertama, menuduh Mat Sabu kata Mat Indra itu komunis. Tidak betul. Mat Indra bukan komunis dan tidak ada sejarah sekalipun di mana-mana juga tercatat yang dia pernah menyertai parti komunis. Malah terbukti dia seorang alim yang mengajar Al-Quran dan juga ilmu agama di tempat beliau di Johor. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah juga mengatakan bahawa kejadian ini berlaku pada 23 Februari 1950. Maknanya sebelum kemerdekaan. Sudah pasti kerajaan yang ada waktu itu bukan kerajaan UMNO. Kerajaan yang ada waktu itu ialah kerajaan British. Dan tentera atau polis yang mempertahankan Bukit Kepong itu bukan mempertahankan kerajaan UMNO ataupun kerajaan Tuanku Sultan Johor. Mereka mempertahankan waktu itu ialah kerajaan British. Sebab itu, seperti yang saya katakan tadi, kalaulah Sarjan Sulaiman boleh mati pada tahun 1915 bertempur dengan Tok Janggut, kita tak kata kematian Sarjan Sulaiman itu sebagai seorang pejuang Melayu, tidak. Cara kebetulan kerana dia seorang sarjan dan dia kerja dengan British, dan apabila seorang bertempur dengan dalam pertempuran, sudah tentu ada yang mati, ada yang hidup. Tuan-tuan dan perempuan, ini jelas menunjukkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional cuba main putar alam dengan harapan orang Melayu akan marah kerana mereka rasakan Mat Sabu telah memperkecilkan peranan mereka dalam mempertahankan negara ini. Kita tidak pernah memperkecilkan siapa-siapa juga, tetapi harus ingat fakta sejarah tetap fakta sejarah. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita juga sebut Datuk On Jaafar memang berperanan. Kita tidak pernah mengatakan bahawa Datuk On tidak ada peranan dalam memerdekakan negara ini. Ya, dia orang yang tubuhkan UMNO, ya,
Dia juga orang yang meminta supaya rakyat Malaysia masuk jadi UMNO. Yang akhirnya UMNO yang ditubuh itu tidak bersetuju dengan tindakan dia. UMNO yang ditubuhkan, UMNO kata UMNO untuk Melayu sahaja. Tuan-tuan, Datuk On kata dia pandang jauh. Dia kata kalau UMNO untuk UMNO saja, kita tak boleh pergi jauh. Mungkin kemerdekaan belum tak boleh dapat. Dia cadangkan UMNO dibuka untuk semua kaum. Orang UMNO malah, tuan-tuan. Akhirnya Datuk On dipecat. Datuk On kena pecat, tuan-tuan. Dia pecat dari UMNO. Pengasas dan yang di ketua pertama UMNO pecat dia. Bila dia kena pecat, dia tubuh satu parti, nama Parti Negara. Dia masuk bertanding tahun pilihan raya. Akhirnya dia dapat 1 parlimen dan 4 presiden di Johor. Dan Datuk On ialah ketua pembangkang pertama di Malaysia. Maknanya nak abang kau UMNO. Sejarah ni apa tak cerita kawan? Datuk On bukan menjadi ahli parlimen UMNO. Datuk On ialah ahli parlimen pembangkang pertama di Malaysia. Dia pun jadi ketua pembangkang macam Anwar Ibrahim juga. Jadi nak abang kat cucu dia ni, hang jangan duk kenyih sangat. Hang kena cerita fakta sama. Disiapkan gelas sikit kenyih banyak. Jangan kenyih. Tok Wan Hang tu pernah jadi ketua pembangkang. Sebab itu jangan kutuk pembangkang. Kerana Tok Wan Hang pula pernah jadi pembangkang. Ini fakta sejarah, tuan-tuan. Ini fakta sejarah. Sebab itu dalam kes Bukit Kepung ni, hari-hari dia baru tunjuk gambar filem Zatuddin. Tapi dia tak cerita bila kejadian berlaku dan tarikhnya berlaku. Mereka himpun semua bekas askar, bekas tentera. Lepas tu mereka berikan perangai-perangai silap. Konon-kononnya orang Melayu telah mempertahankan negara ini, tapi PAS lah yang memperkecilkan. Orang Melayu telah kehabisan segala-galanya untuk negara, tapi datang PAS memperkecilkan peranan yang dimainkan oleh UMNO dan orang Melayu. Kita nak betulkan fakta ini. Juga kita nak maklumkan kepada mereka, orang Cina, orang India juga mati. Ramai yang mati sebagai anggota polis, anggota tentera dalam pertahankan negara selepas tahun 1957. Sebelah kerjaan mereka malah ketua polis Perak, seorang Cina juga dibunuh oleh komunis selepas negara ini mereka tahun 1957. Maknanya tuan-tuan dan puan, jangan sebut bahawa orang Melayu saja pertahankan negara ini. Orang Sarawak pun mati, orang Sabah pun mati, orang Cina pun mati, orang India pun mati mempertahankan negara ini. Semasa British memerintah, semasa Jepun memerintah, dan selepas kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Semua orang ada peranan. Semua orang ada peranan. Sebab itu, apa yang Mak Sabu buat hanyalah berikan fakta. Takkanlah beri fakta, tuan-tuan, kena cas mahkamah. Tuan-tuan dapat fakta baru, tuan-tuan belajar ke universiti, buka serak-serak buku, jumpa fakta baru. Fakta baru ini tuan-tuan sebut kerjaan kita tengok ada seorang pemimpin pembangkang telah ubah fakta dan kita cas. Mati kita, tuan-tuan. Dan kita pernah nak ajak rakyat ni cas 2 orang yang bagi fakta silap. Orang Perak juga, Tun Hanif Umar. Orang Perak kan? Kenal ni? Bekas ketua polis kita pun dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, negara ini tidak pernah dijajah. Allahu Akbar. Dia mengaji tak mana? Dia tahu. Yang keduanya, dia seorang lagi profesor. Profesor nama apa? Hak Zainal saya tahu lah, hak belakang tak tahu. Dia ni, profesor ni, Malaysia tidak pernah dijajah. Yang apa dok kaya 31 Ogos, merdeka kalau tak pernah dijajah, takkan Tengku burung hamba semua. Tiba-tiba baru 2-3 hari ni yang bersedak yang kita tak pernah dijajah. Maknanya, tuan-tuan, lihatlah bagaimana kelirunya pemerintah hari ini. Tak boleh pertahankan fakta-fakta sejarah.